Ini adalah soalan kuantitatif 4. Jadual menunjukkan maklumat imbangan pembayaran bagi sebuah negara pada suatu tahun. Okey, kita cuba tengok berkaitan dengan imbangan pembayaran ini dulu. Okey, sebenarnya untuk imbangan pembayaran ini, kita mempunyai 3 akaun yang utama. Akaun yang pertama itu dia adalah berkenaan dengan akaun semasa. Okey, lepas itu diikuti dengan akaun yang kedua iaitu akaun modal dan kewangan. Okey, dan lagi satu akaun adalah imbangan keseluruhan. Okey, jadi pelajar kena ingat imbangan pembayaran ini hanya mempunyai 3 akaun ini sahaja. Inilah 3 akaun yang utama. Okey, nanti dia akan pecahlah. Akaun semasa akan pecah kepada beberapa akaun lagi. Begitu juga dengan akaun modal dan kewangan. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok butiran yang telah disediakan dulu melalui jadual ini. Ya, kita ada butiran dan ingat kita ada RM juta ya. Okey, cuba tengok ekspor barangan, kemudian import barangan. Kalau berkaitan dengan ekspor dengan import, yang barangan ini sebenarnya dia adalah merujuk barang nampak. Dengan reti kata lain, dua item ini dia akan dikategorikan di bawah akaun barangan. Okey, dan untuk maklumat pelajar, akaun barangan ini adalah di bawah akaun semasa. Okey, kadang-kala dia bukan saja panggil dia sebagai akaun barangan. Ada juga yang panggil dia sebagai akaun perdagangan. Ataupun ada buku yang guna akaun dagangan pun ada. Jadi anda ingat dia sebenarnya terdiri daripada ekspor dan juga import. Okey, kemudian kita cuba tengok item yang seterusnya. Kita ada pengangkutan, perjalanan dan juga perkhidmatan lain. Jadi ketiga-tiga item ini sebenarnya dia adalah di bawah akaun perkhidmatan. Okey, dan untuk maklumat pelajar, akaun perkhidmatan ini sebenarnya ada 4 komponennya selain daripada pengangkutan perjalanan perkhidmatan lain, lagi satu adalah berkenaan dengan urus niaga kerajaan. Okey, urusan kerajaan lah. Okey, dan akaun perkhidmatan ini bersama dia adalah di bawah akaun semasa. Okey, kita sambung ya. Seterusnya kita ada pampasan pekerja dan kita juga ada pendapatan pelaburan. Okey, dua ini kita akan kategorikan dia di bawah akaun pendapatan prima. Okey, pendapatan prima itu juga sama, dia adalah di bawah akaun semasa. Dan kemudian diikuti dengan pendapatan sekunder. Jadi pendapatan sekunder ini sudah kata pendapatan sekunder kan? Maka dia adalah di bawah akaun pendapatan sekunder. Okey, dan anda boleh nampak akaun pendapatan ini sebenarnya kita pecah kepada dua lah. Kita ada akaun pendapatan prima dan juga sekunder. Dan sebenarnya pendapatan sekunder ini yang kita kaji itu kita akan fokus dari segi pindahan semasa. Misalnya pindahan swasta ke ataupun pindahan kerajaan. Okey, juga sama yang ini adalah di bawah akaun semasa. Okey, seterusnya kita sambung. Kita ada akaun modal. Akaun modal ini juga sama ya, dia ada dua. Okey, di mana kita ada pindaan modal dan lagi satu adalah pelupusan aset, bukan kewangan dan bukan pengeluaran. Cuma dekat sini dia bagi akaun modal saja. Jadi anda tahu akaun modal di bawah sinilah akaun modal dan kewangan. Begitu juga dengan akaun kewangan. Akaun kewangan juga akan dikategorikan di bawah sini akaun modal dan kewangan. Cuma akaun kewangan ini dia sebenarnya ada 4. Yang pertama itu adalah pelaburan langsung, diikuti dengan pelaburan portfolio
derivatif kewangan dan juga pelaburan lain. Okey, dan akhirnya kita ada kesilapan dan ketinggalan. Okey, jadi sekarang Miss nak rumuskan sikit. Kalau katakan saya tambahkan akaun barangan, okey, di bawah akaun semasa kan, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan primer dan juga akaun pendapatan sekunder, kalau saya jumlahkan amount di bawah akaun ini, dia akan sama dengan akaun semasa. Okey, kita sambung. Dan seterusnya, akaun modal dan kewangan. Sudah kata modal dan juga kewangan kan? Bermaksud kalau saya jumlahkan amount untuk akaun modal dan juga akaun kewangan, dia akan sama dengan akaun modal dan juga kewangan. Dan sekarang yang terakhir, kalau saya guna akaun semasa yang ini, tambah dengan akaun modal dan kewangan yang ini, tambah lagi kesilapan dan ketinggalan yang akan sama dengan imbangan keseluruhan. Okey, jadi ini adalah gambaran umum bagi imbangan pembayaran berkaitan dengan soalan kuantitatif 4 ini. Okey, jadi sekarang kita akan sambung tengok soalan yang dikemukakan. Soalan A. Berdasarkan jadual di atas, hitung. Okey, anda kena tunjuk pengiraan ya. Dia nak apa? Imbangan akaun perkhidmatan. Okey, tadi Miss pun sudah kategorikan item yang berkaitan. Ingat anda cuba jumlahkan nilai dia sama dengan berapa ya. Okey, dan lagi satu perkara yang saya nak ingatkan pelajar. Sekarang anda tengah buat imbangan. Imbangan ini berkaitan dengan akaun kan. Jadi jawapan yang anda tunjukkan, sila tunjukkan dalam bentuk penyata. Bermaksud jawapan yang anda sediakan adalah dalam menegak. Okey, dari atas ke bawah. Dan jangan sediakan jawapan secara mendata punya. Okey, sebab ini adalah akaun. Jadi sekarang yang pertama saya akan cuba tunjukkan pengiraan bagi imbangan akaun perkhidmatan. So yang ini A, 1 Roman. Okey, juga sama anda kena tunjuk butiran dia dulu. Dan jangan lupa kena ada RM juta. Dan soalan dia minta anda cari imbangan akaun perkhidmatan. Kan tadi Miss kata kita kena sediakan dalam bentuk penyata kan? Okey, jadi anda beritahu saya, di bawah sini ada apa ya? Perjalanan, pengangkutan dengan perkhidmatan lain. Ya, kita akan masukkan ketiga-tiga item ini di bawah sini. Okey, jadi anda pun tunjukkanlah pengangkutan. Pastikan butiran anda, kalau sini pengangkutan, amount sini adalah 87 RM juta ya, kena sama punya. Diikuti dengan perjalanan 625 dan kemudian perkhidmatan lain. Ada tanda negatif dan anda tengah sediakan dalam bentuk penyata kan? Jadi buat kurungan. 1495. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, berapakah jawapan yang anda dapat? Negatif 783 RM juta. Yes, okey. Negatif 783 kan? Okey, jawapan anda disediakan dalam bentuk penyata, maka anda boleh buat kurungan. Jadi orang tahu ini bermaksud negatif. Okey, jadi itu adalah cara jawab untuk soalan A, 1 Roman. Okey, kemudian kita sambung dengan akaun semasa dulu. Okey, juga sama. Sediakan 2 Roman. Pastikan ada butiran. Okey, dan juga ada RM juta. Okey, dan kita tengah cari akaun semasa kan? Jadi anda pun tulis akaun semasa. Ini yang kita dah carikan. Okey, sekarang anda cuba tengok melalui jadual sini. Kan tadi Miss kata, akaun semasa ini terdiri daripada akaun barangan, perkhidmatan, pendapatan primer, pendapatan sekunder kan? Okey, jadi cara jawab anda juga sama secara penyata. Jadi akaun barangan. Okey, kita nampak kita ada ekspor dengan import. Jadi sekarang saya nak tanya, berapakah amount bagi akaun barangan ini? RM 190,546 juta.
Okey, untuk maklumat anda, bagi akaun barangan ini, kita bukan guna ekspor tanpa import ya. Anda kena guna ekspor tolak import. Okey, yang ini sebenarnya kita pun pernah belajar dalam bab 3, bab 2 pun ada kan kita kata ekspor tolak import kan. Jadi konsep dia sebenarnya sama sahaja. Which means dekat sini anda kena guna amount untuk ekspor barangan ini tolak buat kurungan import barangan. Barulah kita akan dapat amount untuk akaun barangan ataupun perdagangan. Jadi berapa kan nilai dia? Negatif 2086 juta. Okay, yes. Negatif 2086. Jadi saya guna kurungannya. Kurungan itu menunjukkan bahawa dia adalah catatan nilai negatif. Okey, yang ini adalah akaun barangan ataupun perdagangan. Saya ulang, negatif 2086. Okey, selain daripada akaun barangan dan perdagangan, tadi Miss pun sudah kata akaun semasa ini juga ada perkhidmatan. Tadi kita pun sudah cari dah, kita tambahkan ketiga-tiga ini. Dan jawapan yang kita dapat, ya, negatif 783. Okey, jadi Miss tunjuk kat sini, negatif 783. Ini adalah akaun perkhidmatan. Okey, seterusnya, nak cari akaun pendapatan prima. Okey, kita tahu bahawa ada pampasan pekerja dan juga pendapatan pelaburan. Okey, cuba dapatkan nilai bagi akaun pendapatan prima ini. 9,270 RM juta. Yes, ada negatif Negatif. Ya. Okey, itu adalah amount bagi akaun pendapatan prima. Okey, jadi kita kena tunjukkan yang ini. And lastly, akaun pendapatan sekunder. Satu je kita terus guna yang ini. Jadi untuk dapatkan akaun semasa, anda kena tunjuk pengkiraan yang sedemikian. Okey, sekarang Miss tunjukkan cara jawab itu sepatutnya macam mana ya. Okey, nak dapat akaun semasa itu anda tahu kita ada akaun barangan. Okey, jadi anda boleh tulis akaun barangan. Okey, di bawah dia kan ada ekspor tolak import. Anda tulislah ekspor barangan tolak import barangan. Okey, untuk tunjukkan pengiraan dekat sini, Miss galakkan anda sediakan dua lajur, dua kolom ya. Okey, sebab kolom yang pertama ini kita nak tunjuk pengiraan. Contoh ekspor dia 94230, kita tolak import. Okey, dan kemudian kan kita dapat akaun barangan kan. Jadi akaun barangan punya nilai itu anda boleh tulis sama ada di bawah sini ke, ataupun kalau katakan anda nak tulis dekat atas akaun barangan itu berapa pun boleh. Okey, begitu juga dengan akaun perkhidmatan. Okey, anda tulislah nanti akaun perkhidmatan itu ada apa. Okey, kan kita ada pengangkutan perjalanan perkhidmatan lain. Semua tunjuk dekat sini dan nilai yang besar itu akaun perkhidmatan dia negatif 783. Tunjuk dekat sini. Okey, dan kemudian kita ada akaun pendapatan prima pun sama, ada dua itu buat pengiraan dekat sini. Sekarang Miss hanya akan catat nilai yang besar itu saja ya. Okay, and lastly kita ada akaun pendapatan sekunder. Sekunder dia hanya ada satu, jadi anda tak perlu tunjuk pengiraan dekat sini, terus masukkan pendapatan sekunder kita dekat sini, 320. Okey, jadi sekarang sila beritahu saya akaun semasa yang diperoleh sama dengan berapa? Jawapan dia negatif 11,819 juta. 11,800 lepas itu? 19 juta. 19 juta, yes, RM juta. Jadi itu adalah amount bagi akaun semasa. Okey, so jawapannya sudah tepat. Okey, kita sambung. Ini sudah ya. Kita sambung dengan imbangan akaun modal dan kewangan. Okey. 3 Roman. Juga sama, sediakan putiran. Okey, kemudian ada RM juta.
Okey, seterusnya dia nak apa? Salin balik soalan itu. Dia nak anda sediakan imbangan akaun modal dan kewangan. Okey, ini yang kita kena cari. Dan di bawah akaun modal dan kewangan, memang kita ada akaun modal dan memang kita ada akaun kewangan. Tetapi luckily soalan ini, dia tak tanya pasal komponen-komponen dia. Jadi kita tak perlu tambah lagi satu rajuk untuk tunjukkan pengiraan dia. Kita hanya perlu terus masukkan. Okey, angka yang sedia ada itu, ya, akaun modal. Yang ini, 535 tambah dengan 8,700. Okey, jadi berapakah jawapan yang anda dapat? RM 9,235 juta. Yes, itulah jawapan dia. Okey, itu adalah amal bagi imbangan akaun modal dan juga kewangan. Okey, jadi kita pun telah selesai bincang untuk soalan A. Okey, yang minta kita hitung berkaitan dengan imbangan akaun perkhidmatan, akaun semasa serta akaun modal dan kewangan. Sekarang kita akan sambung dengan soalan B pula. Imbangan keseluruhan. Kan tadi Miss kata imbangan pembayaran ada 3 akaun yang utama. Sekarang yang dia tanya adalah akaun yang ketiga ini, imbangan keseluruhan. Jadi pengkiraan anda yang anda kena tunjuk itu, pastikan anda ada akaun semasa, ada akaun modal dan juga kewangan, dan jangan lupa kita ada satu item lagi, iaitu kesilapan dan ketinggalan. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan cara nak sediakan imbangan keseluruhan dulu ya. Okey, ini soalan B. Juga sama, pastikan ada butirannya. RM juta. Okey, yang kita nak cari sekarang imbangan keseluruhan. Okey, seperti yang telah dimaklumkan, tadi kita kata imbangan keseluruhan ini terdiri daripada akaun semasa, kemudian kita ada akaun modal dan kewangan. Okey, dan lagi satu, item yang ketiga itu apa? Ya, kesilapan dan ketinggalan. Okey, disebabkan tadi soalan tadi kita sudah cari akaun semasa kan, dan kita pun sudah tahu jawapan bagi akaun semasa boleh didapat di jawapan A. Jadi kita terus masukkan sahaja, tak perlu tunjukkan pengiraan dia sekali dah. Okey, terus masukkan macam ini. Begitu juga dengan akaun modal. Tadi A3 Roman itu tadi kita sudah cari punya. Jadi kita terus masukkan jawapan dia sahaja. Okey, dan kemudian kesilapan dan ketinggalan ini terus masukkan 700. Okey, jadi berapakah imbangan keseluruhan yang anda dapat? Okay. RM negatif 1,884 juta. Yes, itulah jawapan dia. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tanda negatif itu anda boleh buat kurungan sahaja. Okey? Okey, jadi selesailah pengiraan kita untuk soalan B ini. Sekarang kita sambung soalan C. Tengok soalan dia. Jika KDNK, keluaran dalam negeri khas saya, anda sudah belajar dalam bab 2. Jadi anda seharusnya masih ingat apa itu KDNK ya. Dia kata adalah sama dengan 100,500 RM juta. Hitung peratus, lebihan, dia nak peratus ya, lebihan atau kurangan imbangan pembayaran daripada KDNK. Bermaksud imbangan pembayaran yang kita telah kira tadi, iaitu imbangan keseluruhan, kita kena bahagi dengan KDNK sebab dia guna perkataan daripada. Dan ingat ada peratusan. Sekarang soalan saya, imbangan keseluruhan yang kita dapat itu adalah imbangan yang mencatat lebihan ke ataupun kurangan? Kurangan. Kenapa anda kata kurangan? Sebab dia negatif. Yes, disebabkan kita dapati bahawa jawapan kita adalah bernilai negatif kan? Jadi kita tahu bahawa ini sebenarnya adalah kurangan. Bermaksud yang kita nak cari adalah peratus
kurangan imbangan pembayaran daripada KD&K. Dan anda tak perlu tekankan perkataan lebihan ini dah. Okey, jadi sekarang cuba fikirkan rumus dia, nanti Miss akan tanya ya. Imbangan keseluruhan bahagi dengan KD&K taraf dengan 100. 100 sahaja ke? 100. Okey, pastikan ada peratusannya sebab sekarang soalan dia tanya peratus. Jadi pastikan ada peratus. Okey, dan imbangan pembayaran ini sebenarnya dia adalah merujuk imbangan keseluruhan di mana kita sudah cari yang ini dekat bahagian B tadi. Dan dia kata daripada KD&K. Jadi bahagi dengan KD&K sajalah. Okey, jadi sekarang Miss akan masukkan angka yang berkaitan. Okey, imbangan keseluruhan kita adalah defisit ya, negatif 1884 dan kemudian kita bahagi dengan KD&K yang telah diberikan 100,500 RM juta. Okey, berapakah jawapan yang anda dapat ya? Negatif 1.87. 1.87 87. apa? Peratus. Ya, peratus ya. Okey, sekarang anda cuba tengok kenapa sini ada tanda negatif punya. Apa maksud tanda negatif ini? Apakah pandangan anda? Negara mengalami defisit imbangan pembayaran. Yes, okey. Tanda negatif ini, kali ini bukan menunjuk dia peningkatan ke ataupun pengurangannya. Tanda negatif ini sebenarnya dia adalah merujuk kurangan. Dan kurangan ini adalah defisit yang kita sudah cari punya. Okey, kalau katakan anda sudah tunjuk pengkiraan yang sedemikian, anda kemudian boleh tulis dalam bentuk ayat, maka peratus defisit. Okey, defisit itu juga sama dengan kurangannya. Imbangan pembayaran daripada KD&K adalah sebanyak 1.87%. Okey, sebab anda kena faham apa maksud tanda negatif ini. Dia sebenarnya adalah merujuk kepada defisit yang kita peroleh daripada imbangan keseluruhan tadi. Kan sini mencatat nilai negatif kan? Itu sebenarnya merujukkan kepada imbangan kurangan ataupun imbangan defisit yang berlaku. Tapi kalau sekarang soalan ini, kita sebenarnya tengah kira peratusan imbangan keseluruhan ataupun pembayaran daripada KD&K kan? Jadi yang penting anda ada sebut dia sebenarnya adalah 1.87% sahaja. Okey, jadi itu adalah untuk soalan C. Okey, sekarang kita akan sambung dengan soalan D pula. Okey, ini sudah beres ya. Sambung soalan D. Apakah yang berlaku terhadap Rizab rasmi Bank Pusat? Okey, Rizab. Bab 1 anda pernah belajar Rizab. Bukan saja bab 1, bab 4, kita pun ulang perkataan yang sama. Okey, apa yang anda faham dengan Rizab? Masih ingat apa itu ke? Rizab, simpanan mata wang ke? Okey, ya, Rizab dekat sini memang merujuk kepada simpanan. Yes, good. Anda tahu Rizab ialah simpanan dulu. Okey, bermaksud sekarang dia tanya, apa yang berlaku terhadap Rizab rasmi Bank Pusat, simpanan Bank Pusat, Bank Negara macam mana? So sekarang anda cuba tengok, soalan yang ditanya ini sebenarnya dia berkaitan dengan soalan B yang berkaitan dengan imbangan keseluruhan. Kan tadi kita dapati bahawa imbangan keseluruhan kita mencatat defisit, iaitu kurangan, dan imbangan macam yang you belajar akaun, kita sebenarnya tengah belajar berkaitan dengan pembayaran dan juga penerimaan. Jadi sekarang Miss nak tanya, kalau imbangan keseluruhan anda adalah mencatat defisit, okey, sebab kita dapat negatif kan,
apakah hubungan bagi bayaran dengan terima? Mana satu lebih besar, mana satu lebih kecil? Pembayaran lebih besar daripada penerimaan. Ya, okey. Apabila pembayaran kita adalah lebih daripada penerimaan kita bayar lagi banyak kan? Itulah sebab akaun kita akan mencatat nilai negatif dan menyebabkan defisit imbangan keseluruhan berlaku. Jadi sekarang anda cuba bayangkan, pembayaran yang anda buat lebih daripada penerimaan. Jadi simpanan anda macam mana? Semakin berkurang ke ataupun semakin bertambah? Berkurang. Yes, berkurang. Dengan reti kata lain, jawapan yang kita kena fokuskan dekat sini, anda kena beritahu bahawa result rasmi Bank Pusat sepatutnya dia akan semakin berkurang. Okey, jadi maka dia pun satu saja kan. Okey, jadi ayat yang anda catat, anda beritahulah. Okey, kalau boleh cuba kaitkan dengan yang ini dulu. Beritahu, berlakunya defisit imbangan keseluruhan. Okey, maka result rasmi Bank Pusat adalah semakin berkurangan. Okey, ataupun berlakunya penurunan ataupun berlakunya kejatuhan. Okey, bagi result rasmi Bank Pusat pun boleh. Okey, pandai-pandailah anda buat ayat sendiri. Okey, jadi kita pun telah selesai bincang bagi soalan A, B, C, D ini. Maka selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 4 ini. Okey.